A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamul malaikatul muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Okay. Um, InsyaAllah hari ini kita akan teruskan kelas kedua kita untuk Madah Tafsir ni. Okay, kalau siapa-siapa yang first time join untuk kelas ni, untuk kelas pertama kita hari tu kita tak start lagi apa-apa pembelajaran. Cuma kita terangkan silibus dalam Madah Tafsir, format-format dalam kertas dia, bentuk-bentuk soalan yang ada. Macam tu je lah, macam yang simple-simple je. Okay, so hari ni sebelum tu saya nak cakap untuk kelas tafsir kita akan guna nota ni. Nota ni tak ada terjemahan tau. So apa function kita guna nota ni supaya saya nak korang semua conteng nota korang. Kalau korang print, korang conteng nota tu supaya macam nanti sekurang-kurangnya korang tak adalah sekadar baca je, korang faham apa yang korang baca, apa yang korang tulis, macam tu lah. Tapi kita korang kena juga rujuk buku teks. Cuma nota ni sebagai kita punya nota kedua lah untuk kita revision lah macam tu. Lepas tu kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Tak dengar ke, tak jelas ke, tak nampak ke, laju sangat ke, bolehlah pakai mic ataupun chat. Okay, sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan start dengan surah Zariyat. Surah Zariyat untuk hari ni kita akan belajar ayat 1 sampai 14 dulu. Okay, surah Zariyat adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah wahiyya sittuna ayah yang mengandungi 60 ayat. Jadi kita tahu kalau surah Makkiyah ni biasanya dia cerita tentang akidah, tentang hari kebangkitan semula, tentang kisah-kisah umat terdahulu, macam tu lah. Jadi saya nak cakap kalau nota ni korang digalakkanlah buat macam contoh-contoh kat sini. Korang tahu ni tinggal satu lagi tajuk, subtopik yang cerita dalam surah Zariyat ni. So korang contenglah. Okay, so tajuk yang pertama ni Al-Ba'thu Haqqun. Dari kebangkitan, kebenaran. Okay, sebelum tu boleh tak saya nak minta siapa-siapa untuk baca ayat Quran ni? Lelaki. Boleh tak siapa-siapa yang boleh volunteer? Boleh tak siapa-siapa yang nak baca? Tak apa, siapa-siapa je. Saya lah, Ustazah. Okay, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzariyati zarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Innama tu'aduna la sadiq, wa inna ad-dina lawaqi', was-sama'i dhatil hubuk. Innakum lafi qawlim mukhtalif. Yu'faku anhu man ufik, qutilal khurrasun. الذي هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Astagfirullahalazim. Okay, tafsirnya ayat pertama, demi angin yang menerbangkan debu. Ayat kedua, dan awan yang mengandungi hujan. Ayat ketiga, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Ayat keempat, dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan urusan.
Ayat kelima, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Ayat keenam, dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Ayat ketujuh, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Ayat ke-8, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeza-beza pendapat. Ayat ke-9, dipalingkan daripada Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Ayat ke-10, terkutuklah orang yang banyak berdusta. Ayat ke-11, iaitu orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Ayat ke-12, mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Ayat ke-13, hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Ayat ke-14, dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Okay. Ini ayatnya dengan tafsirannya. Okay, next kita pergi ma'ani kalimat. Okay, ma'ani kalimat ni untuk dalam kelas saya tak akan sentuh. Jadi gantunglah dekat diri sendiri, usaha diri sendiri untuk hafal. Wajiblah hafal, memang kena hafal sebab dia membantu kita jawab untuk ma'ani kalimat nanti. Dan nanti makna kalimat ni juga akan bantu kita untuk buat syarah ayat Quran tu. So kalau korang hafal ni, korang senang lah nanti nak buat syarah sebab macam tukar-tukar je ayat tu. Okay. Lepas tu macam saya cakap kelas pertama hari tu, ada satu channel Telegram yang dia buat lagu-lagu lah kan. So bergantunglah ada setengah orang dia okey je belajar nyanyi ni. Tapi ada setengah orang dia tak boleh masuk kalau nyanyi-nyanyi macam tu lah. So bergantunglah kat korang nak faham ke, korang nak hafal, nak guna lagu ke, macam tu lah. Okay, seterusnya kita masuk dekat ni. Okay, yang ni ma makna wazariyat. Ma makna wazariyat. Walima sumiyat bizalik. Makna wazariyat ar-riyah. Sumiyat bizalik li'annaha tadhur at-turab wa ghairihi. So makna zariyat ni angin. So makna, kalau dia kata makna, kalau dia soalan dia macam ni, macam mana sekarang? Soalan macam ni, dia jawapannya ada dalam makna kalimat. Macam tu lah, walaupun dia tak ada kasi makna kalimat, makna wazariyat. So kita ambil je jawapan dia dalam makna kalimat ni. Lepas tu untuk jawapan sumiyat bizalik li'annaha tadawur at-turab, kerana angin ni menyebarkan debu-debu dan selainnya lah dengan seumpamanya macam pasir, batu-batu, macam tu lah. Okay. Seterusnya, ma'nau al-waw fi qawlihi ta'ala wadhariyati zarwa. So, nau waw adalah fil qasam, iaitu sumpah, bersumpah. Az-zariyat muqsam bih, zarwa masdar ataupun masdar mansub. Okay, kat sini ada, korang boleh buat dua jawapan, sama ada korang nak cakap dia masdar mansub ataupun maf'ul mutlak mansub. Okay. Dan ini macam soalan-soalan ni macam dia jarang keluar, tapi kalau dia macam soalan bonus lah kalau dia keluar selain syarah, macam tu lah. Lepas tu yang ketiga, limadha aqsamullah biwadhariyat fi qawlihi ta'ala wadhariyati dharwa. Kenapa Allah bersumpah dengan zariyat, dengan angin dalam ayatnya wazariyati zarwa? Okay, jawapannya aqsamullah wazariyati ala an wuku'i amrul qiyamah haqqun. Sebab Allah bersumpah nak menunjukkan bukti hari kiamat tu akan berlaku. Kejadian tu, kebenaran tu akan berlaku. Macam tu lah. Okay. Kalau saya laju sangat, boleh tegur. Okay. Seterusnya, limadha asbatal qiyamah wa kadal jaza' wal hisab fiha bi uslubil qasam. Kenapa perlu macam membuktikan, menjelaskan hari kiamat ni dengan menegaskan hari pembalasan dan hisab dengan uslub qasam, dengan uslub sumpah ni? Sebab sama juga jawapannya, wuku'i amrul qiyamah haqqun. Lawaqi', maksudnya benda ni fakta lah, kebenaran. Lakain sadikun,
dia wujudnya dan benarlah wujud berlakunya hari kiamat. Sebab itulah Allah bersumpah, sampai Allah gunakan uslub bersumpah ni dalam kata-kata ni. Okay, seterusnya isyrah qaulihi ta'ala falhamilati wikra. Falhamilati wikra. Jadi kat sini dia kata syarah. Okay. Bila syarah falhamilat wikra. Kalau kita tengok kat makna kalimat kan, falhamilat ni kat sini dah ada jawapan dia. As-sahab li'annaha tahmilul matar. Samalah jawapan dia kat sini. Jadi sebab tu saya cakap kalau korang hafal makna kalimat, dia bonus untuk korang soalan syarah-syarah ni. Korang tinggal salin je balik ataupun macam ni dia tambah sikit lah sakilai minal ma'. Tapi saya rasa kalau tak tambah pun korang still akan dapat markah. Cuma bergantunglah markah tu sama ada 2 ataupun 1. Kalau markah dia 1 dapatlah full walaupun jawab separuh je. Tapi kalau 2 mungkin tak dapat lah, dapat 1 je sebab jawapan separuh je kan. Okay, lepas tu yang seterusnya mal murad biqaulihi ta'ala fal jariyati yusra. Fal jariyati yusra. Maksudnya adalah al-falak jarian dha suhulah. Okay. Maksudnya kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Jariyat. Jariyat ni macam sifat kepada kapal tu lah. Tapi ada pendapat yang mengatakan Jariyat ni macam planet-planet yang beredar dekat apa dia kata kat sini? Macam peredaran planet-planet lah sebab nanti saya cerita. Okay. Tapi ada yang kata planet-planet yang beredar dengan mudahnya dalam peredarannya. Macam tu lah. Okay. Tapi kesimpulannya dia ambil ni lah al-falak ni sebab sesuai dengan dia punya sifat jariyat. Okay, yang seterusnya isyrah qaulihi ta'ala fal muqassimati amra. Okay, fal muqassimati amra annal malaika, jawapannya annal malaika tuqsimul umur minal amtar wal arzak wa ghairihuma. Jadi maksudnya kat sini malaikat yang dibahagikan lah tugasan mereka yang macam menurunkan hujan, yang memberi rezeki, macam tu lah. Ataupun tatawalla taksimu amrul ibad. So kita spesifikkan lagi apa tugas malaikat tu dengan nama dia sekali. Jibril lil wahyu wa Mikail lil rahmah, macam tu lah dan sebagainya. Tapi kalau macam kita mestilah ingat yang ni. Biasanya kita akan ingat yang ni lah. Kalau kita faham maksud fal muqassimat ni menunjuk kepada malaikat, kita akan teringat yang inilah, yang jawapan Fal Jibril ni. Tapi diterima juga jawapan ni. Macam itulah. Sebab biasanya syarah dia tak adalah markah dia besar-besar sangat. Mungkin dalam 4 ataupun 2. Ayat-ayat pendek ni macam biasanya 2. Macam itulah. So, korang boleh ambil salah satu jawapan lah, sama ada jawapan yang first ni ataupun korang spesifikkan apa nama dia? Tugas-tugas malaikat tu. Okay. Tapi kat sini dia kata wakila yajuz an yuraddu bil muqassimat aryah la ghairu. Ada yang berpendapat muqassimat ni menunjuk kepada angin. Tak ada benda lah selain angin. Dia nak cakap pendapat dia tu tak setujulah dengan ditafsirkan dengan malaikat. Tapi dia kata dengan angin sebab dia kata angin ni lah yang membentuk awan-awan, right? Dan watukilluhu menggerakkannya, watusarrifuhu watajra fil jawi jarian sahlan. Apa ni? Tukilluhu, tusarrifuhu tu makna dia samalah macam menggerakkan awan tu, menggerakkan awan lah macam tu, fil jawi jarian sahlan. Wataksimul amtar bitasrifis sahab. Maksudnya macam bila awan tu bergerak, dia kata tadi kan tunshi'u as-sahab, angin tu yang membentuk awan. So awan tu bergerak, lepas tu tuksimul amtar. Jadi dia turunlah hujan dekat
tempat-tempat yang dibawa, yang awan tu bawa. Macam itulah. Turunlah hujan dengan bitasrifis sahab. Dengan pergerakan awan tu lah. Macam tu. Okay. Jadi ayat 4 pertama dalam surah Zariyat ni, ini semua adalah sumpahan-sumpahan Allah. Sumpahan Allah yang pertama tentang angin. Yang kedua falhamilat tadi tentang awan-awan yang membawa air hujan. Yang ketiga faljariyati yusra, tentang kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Lepas tu yang last sekali adalah tentang tugasan malaikat. Jadi Allah bersumpah dengan perkara-perkara ni yang membuktikan dia punya kuasa tu kepada kita, dan dia punya janji tentang hari kiamat tu pasti berlaku sebab dia dah tunjukkan kuasa-kuasa dia. Dia gerakkan angin, dia gerakkan angin, dia gerakkan kapal dengan mudah, padahal kapal tu berat. Tapi dengan angin je kapal tu boleh berlayar dengan mudah. Macam itulah. So kat sini adalah uslub tadaruj, uslub yang berperingkat daripada sekecil-kecil perkara Allah bersumpah tu sampailah sebesar-besar perkara Allah bersumpah. Jadi sebab itulah saya cakap tadi, ada yang kata faljariyati ni pendek-pendek sebab daripada angin, lepas tu naik kepada awan. Lepas tu dia cakap naik lagi kepada planet-planet, barulah malaikat yang kita tak nampak pun, yang kita tak nampak lah kan. So sebab itulah ada pendapat yang cakap macam tu. Tapi bila pendapat jumhur ulama kata faljariyat ni kita sesuaikan dengan sifat kapal-kapal yang berlayar. Macam itulah. Okay. Yang seterusnya ayat Isyrah qawlihi ta'ala innama tu'aduna lasadiq ayyuma tu'aduna minal ma'ud al-ba'thu wa'dun sadiqun. Maksudnya inilah perkara yang dijanjikan. Kan Allah kata tadi, Allah kata apa? Allah kata sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Maksudnya apa yang Allah janji kat kita kat dunia ni kan pasti berlaku. Itulah. Kalau tak. Okay. So wa'dun sadiqun, janji tu adalah janji yang benar. Okay. Seterusnya mana ma fi qaulihi ta'ala innama tu'adun. Okay, now untuk ma adalah ma mausulah. Dan apa ni nama dia? Ataupun au masdariyah. Innama tu'adun ni jawabul qasam. Innama tu'adun. Tadi kan saya kata ini semua uslub qasam. 4 yang pertama ni adalah uslub qasam. Jadi jawab qasamnya, jawab sumpahnya, kenapa disumpah-sumpahkan semua ni? Innama tu'aduna lasadiq. Sebab apa yang janjikan tu pasti benar berlaku. Macam itulah. Lepas tu seterusnya sampai mana tadi? Okay, innama tu'adu. Okay. Seterusnya isyrah qawlihi ta'ala wa inna ad-dina lawaqi'. Okay. Din kat sini bermaksud hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. So kat sini bukan menunjukkan kepada agama, menunjuk kepada hari pembalasan. Okay, so kat sini dia kata din, yaumuddin tu apa? Yaumul jaza. Din tu jaza, pembalasan, jaza ala a'mal, apa kebaikan yang kita lakukan. Lawaqi' lakain, ada dalam makna kalimat. Okay. Seterusnya isyrah qawlihi ta'ala was-sama'i dzatil hubub. Jawapannya qasamullahu ta'ala anna as-sama' zati tariqil hasanah mislu ma yuzhiru 'alal ma' min hububir riyah. Okay, maksudnya Allah bersumpah dengan sama yang mempunyai zat-zat jalan-jalan yang baik. Macam itulah, macam dekat
dekat langit tu banyak pelbagai jalan lah, pelbagai jalan lah Zatul Tariqul Hasanah. Okay. Ada tafsir-tafsir ulama kata ada 5 tafsir. Yang pertama sifat yang zat Tariqul Hasanah ni, yang pertama Al-Hasan wal Jamal. Macam cantik, lawa, macam tu lah. Yang kedua Az-Zinah, perhiasan. Perhiasan macam kan kita selalu dengar macam orang kata nampak tulisan Allah lah, macam tu lah. Itulah apa kekuasaan Allah yang Allah nak tunjuk. Langit tu cantik macam tu lah. Banyak jalan-jalan yang kekuasaan Allah ada kat langit tu. Okay, yang ketiga At-Tara'iq, maksudnya jalan-jalan yang berbagai, yang ada yang kata jalan-jalan yang berombak macam tu lah. Dia punya sifat, dia nak tafsirkan tu macam jalan-jalan berbagai tu jalan-jalan yang berombak macam tu. Yang keempat Asyiddatu wal Quwwah, maksudnya kekuatan lah. Langit tu tak pernah pun runtuh ataupun binasa ke macam tu lah. Dan yang seterusnya Al-Quwwah wal Jamal, samalah lebih kurang Asyiddatu wal Quwwah tadi. Yang mislu ma yuzahir alal mak ni maksudnya dia kata macam dia nak cakap yang apa ni, dia nak cakap kat sini di atas permukaan air tu bertiupnya angin. Macam ini saya tak pasti sangat lah, sorry. Okay, tak apa, kita teruskan. Mal murad biqaulihi ta'ala was sama'i dzatil hubub. Korang semua okey lagi ke? Okay, yang ke-12 ni, sambung. Ke-12 ni mal murad biqaulihi ta'ala was sama'i dzatil hubub. Samalah jawapan dia macam lebih kurang zat tariqul hasanah macam tu. Ni nujumuha, ditambah-tambahkan jawapan yang pelbagai lah. Tapi mana-mana pun insya-Allah jawapan kalau korang tulis salah satu pun macam okey je. Insya-Allah dapatlah markah tu. Okay, yang ke-13 lima aqsamullah bis-sama' fi qaulihi ta'ala was sama'i dzatil hubub. Kenapa Allah bersumpah dengan sama', dengan langit pada qaulihi ta'ala was sama'i dzatil hubub. Aqsamullah bis-sama' ala annal kufar fi qauli mukhtalif fi wuqu'il ba'thi faminhum syakun wa minhum jahidun. Allah bersumpah. Kenapa Allah bersumpah dengan langit ni? Sebab berbeza-beza orang kafir ni, dia berbeza-beza pendapat. Dia ada yang ragu-ragu, ada yang percaya tentang wuqu'il ba'thi. So macam diorang macam faminhum syakun wa minhum jahidun. Ada yang ragu-ragu, ada yang mengingkarinya. Macam itulah. So macam Allah bersumpah lah dengan dia punya kekuasaan dia yang ada dekat samak tu untuk membuktikan dekat orang-orang kufar yang berbeza pendapat ni. Okay, seterusnya isyrah qaulihi ta'ala innakum lafi qaulin mukhtalif. So jawapannya anna qaul kufar fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhtalif sahirun wa sya'irun wa majnun. Wa fil Quran sihrun wa sya'run wa asatirul awwalin. Okey, apa yang kita kata tadi qauli mukhtalif. Orang kufar ni yang qauli mukhtalif, dia berbeza-beza pendapat. So dia kata Rasulullah ni ada yang inilah perbezaan pendapat dia orang. Ada yang kata Nabi ni ahli sihir, ada yang kata syairun, ada yang kata majnun. Jadi mereka bercanggah pendapat tu. Dalam Quran pun ada cakap yang mereka menuduh
menuduh Nabi ni sihrun, syi'run ataupun asatirul awwalin. Macam cerita dongeng yang orang terdahulu. Macam tu. Okay. So, seterusnya qaulihi ta'ala yufaku anhuman ufik. Okay, soalan ni famous. Soalan ni famous untuk kertas 1. Kertas 2 pun saya rasa famous. Tapi kertas 1 famous lah sebab dia akan tanya dhamir anhu ni. Okay, anhu ni merujuk kepada siapa, apa. So dhamir ni merujuk kepada lil Quran atau lil Rasul. Okay, apa maksud yufaku anhuman ufik? Sekejap, sabar. Okay, yufaku anhuman ufik. Ke-9, dipalingkan daripada Al-Quran dan Rasul orang yang dipalingkan. So kalau kita kita faham cerita ni, apa yang dipalingkan, siapa yang dipalingkan semua, kita mudahlah nak jawab. Kita faham apa yang kita nak bagi jawapan tu. Okay. Maknahu untuk ayat ni, untuk tafsir ni, anal kufar yusriful anil Quran war Rasul. Orang-orang kufar yang berpaling daripada Quran dan Rasul. Ataupun jawapan dia yufaku anil ikrar bi amril qiyamah man huwa ma'fu. Maksudnya orang yang berselisih pendapat tentang kejadian hari kiamat ni adalah orang yang dipalingkan oleh Allah daripada hidayah, daripada petunjuk. Jadi Allah ni macam bagi peluang lah sama ada ada yang dipalingkan daripada kebenaran, ada juga yang ngikut kebenaran. Macam tu. Bila orang-orang yang berselisih pendapat, maksudnya orang kufar tadi yang kata Nabi ni sahirun wa majnun dan sebagainya tu, mereka adalah makfuk. Maksudnya orang yang dipalingkan oleh Allah daripada petunjuk. Okay. Sebab apa? Sebab mereka ni ingkar dan degil. Okay, ayat seterusnya, isyrah qaulihi ta'ala kutilal kharrasun ayyula'ana biqatli wal halak al-kadhibun al-muqaddirun ma la yasihu. Okay. Untuk syarah yang ni, ayat ni, kutilal kharrasun. Okay, tengok makna dia apa kutilal kharrasun. Terkutuklah orang yang banyak berdusta. Jadi orang yang berdusta ni maksud orang berdusta, kharrasun tu orang yang berdusta, al-kadhibun. Okay. Maksudnya orang-orang yang dia kata, dia zahirkan, maksudnya dia kata dengan lisan dia kami tidak akan dibangkitkan, tapi sebenarnya hati dia pun ragu-ragu. Hati dia pun macam ya ke aku tak dibangkitkan, macam tentang aku dibangkitkan, macam tu lah. Padahal dia yakin je, dia confident je cakap dia tak dibangkitkan, tapi sebenarnya hati dia sendiri pun ragu-ragu. Macam tu lah. Apa maksud kharrasun al-kadhibun ni? Orang yang belagak lah, orang yang sombong, orang yang menipu diri dia sendiri. Sedangkan kebenaran tu ada, petunjuk tu ada, Allah dah cakap dalam Quran, tapi dia sendiri yang berpaling daripada kebenaran yang Allah dah tetapkan. Macam tu. Lepas tu apa lagi? Adapun Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibn Abbas, dia kata, yakni laknatlah orang-orang yang ragu. Binasalah orang-orang yang ragu-ragu dengan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah. Okay. Adapun Qatadah berkata, al-kharrasun ni berarti orang-orang yang suka berprasangka dan menduga-duga. Dia suka macam agak-agak je ilmu tu, ilmu yang dicakap, ilmu yang dipakai, macam tu. Okay, seterusnya man murad bi kharrasun. Kharrasun al-kadhibun ni pun ada dalam ma'anil kalimat. Okay. Lepas tu seterusnya isyrah qaulihi ta'ala alladzina hum fi ghamratin sahun. Okay, syarah kat sini. Okay, alladzina hum. Siapa hum? Okay, tadi kita cakap, okay, ayat ni dia masih berkait tau. Kutilal kharrasun ni dengan alladzina hum fi ghamratin sahun. Dia masih berkait. Masih menceritakan
orang yang kadhibun tadi. Okay. Okay, kita boleh cakap kat sini lah. Al-kadhibin ataupun ashabu qaul mukhtalif fi jahlun yagmirhum. Yang dalam keadaan bodoh dan ditenggelamkan dalam keadaan bodoh, ghafilun amma amarubih, dan lalai dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Macam itulah. Dah. Alladzina hum ni merujuk kepada kadhibun. Bila korang faham ayat ni, bila korang tahu dia berkait, so korang senang nak syarah dia. Korang walaupun korang tak dapat sebiji-sebiji macam buku teks, tapi korang tahu apa dia nak cerita sebenarnya, apa yang ghamrah, siapa yang ghamrah. Siapa yang dalam ghamrah ni, maksudnya ditenggelamkan dalam keadaan apa? Jahlun. Macam tu. Okay, seterusnya isyrah qaulihi ta'ala yas'aluna ayyana yaumuddin. Lepas tu mereka pun macam mengejek, bertanya dengan Rasulullah secara mengejek-ngejek, macam Muhammad bila nak datangnya hari yang kau cakap tu. Macam tu. Jadi dia punya syarah kat sini, yas'aluna korang tahulah maksud dia menyoal, bertanya, macam tu lah. So kita boleh syarah dia sebagai, bila bertanya mesti ada cakap bila kan, mata ayyana yaumuddin. Kita tahu yaumuddin tadi adalah hari pembalasan, yaumul jaza. So mata yaqa'u yaumul jaza. Okay. Ini macam senang lah untuk korang syarah. Okay, last sekali isyrah qaulihi ta'ala yaumahum 'alan nari yuftanun Dhuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Okay, maksudnya kat sini yang ni korang boleh syarah macam mana ayat ni korang boleh syarah sebagai satu ayat. Yaumul jaza hum yuharrakun wa yu'adzabun finnar. Maksudnya pada hari pembalasan tu mereka akan diseksa, dibakar. Yuhrakun ni adalah dibakar atau diseksa macam tu. Wa yu'adzabun finnar, dan diazabkan dalam api neraka. Okay, untuk yang ni pula dzuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Yang ni korang boleh pecahkan lagi untuk korang syarah. Dzuku fitnatakum, rasakanlah azab ini. Dzuku azabakum wa ihraqikum binnar. Rasakan azab ni dan seksaan ni dengan api neraka. Kuntum bihi tasta'jilun. Kuntum bihi tasta'jilun, kita faham dia kata macam yang mereka suruh cepat-cepatkan. Azab yang dahulu yang kamu minta agar disegerakan. Tasta'jilun, kamu minta cepat-cepat. So kita cakap apa yang minta cepat tu, hadzal azab. Hadzal azab huwallazi kuntum tasta'jilun fid dunya, yang kamu minta dekat dunia dulu. Yang ni bikolikum, yang ni kalau korang tak ingat, tak apa. Rasanya tak apa, insyaAllah. Sebab korang terangkan hazal azab benda semua ni, itu pun dah memadai, dah faham dah apa yang korang cuba untuk syarahkan. Macam kefahaman korang tu dah mantap lah, kiranya macam korang faham ayat Quran tu. Okay, dah habis. Okay, dah habis. Ma yustafad minal ayah. Okay, ma yustafad minal ayah. Billahi ayyuksimu bima yasha' min khalqihi. Allah bersumpah dengan setiap perkara yang diciptanya. Lil fatil anzar ila badi'i sun'ihi ta'ala, untuk menguji pandangan terhadap pencipta yang menciptakannya. Badi' macam pencipta, badi'. Okay. Yang kedua, bayan anna lil malaikah wazaif mukhtalifah, menerangkan malaikat dan tugas-tugasnya yang berbeza. Yang ketiga, takrir bi anna al-ba'thu haqqun, menegaskan, menerangkan bahawa hari kebangkitan tu benar, pasti berlaku. Yang keempat, bayan anna wa'dallahu la sadiq. Allah menerangkan janji-janji Allah tu benar, sadiq. Idza wa'da Allah ta'ala li'ibadihi syai'an fa innahu munjizahu. Jika Allah
berjanji sesuatu dengan hambanya, ibadihi, fa'innahu munjizahu. Maka dia akan penuhi janji dia tu. Dia akan menyempurnakan janjinya. Okay, yang kelima, bayan annal jaza' alal a'mal lakain. Menerangkan kita punya balasan ke atas amal kita pasti berlakulah. Kita punya amal tu pasti akan dapat balasan. Yang keenam, wa'adallahu lil kafirin adzaban syadidan finnar bihaithi yuhraqun wa yu'adzabun finnar. Okay, Allah menyediakan untuk orang-orang kafir azaban syadidan, azab-azab yang sangat dahsyat dekat neraka nanti. Bihaitsu yuhraqun, dengan siksaan. Wa yu'adzabun, dengan azab yang teruk, azaban syadidan finnar. So yang ni korang mayusafat minal ayah ni kalau boleh hafal lah, yang pendek-pendek ni boleh hafal. Tapi kalau macam tak terlintas langsung apa yang korang hafal, sekurang-kurangnya ada syarah yang korang boleh jadikan mayustafad. Macam tu lah, macam korang kena pandai-pandai ubah ayat tu. Tapi itulah, kalau korang faham syarah ni, boleh buat mayustafad ni. Dia macam tak ada masalah pun. Okay, itu je lah untuk kelas kita hari ni. Nak tanya apa-apa? Tiga ataupun dua. Tiga paling banyak. Maksimum 3. Pengajaran tu kita boleh buat ayat sendiri. Boleh buat ayat sendiri, tapi macam mana cakap, masa kelas first hari tu saya ada cakap untuk buat ayat sendiri ni korang kena tanya juga asatizah korang. Ada setengah asatizah dia tak bagi untuk kita buat ayat sendiri sebab kita takut penandaan sangat strict. Okay, katakanlah tahun tu tak sangat strict. Jadi kita takut dia macam tak terima ayat-ayat yang kita buat tu tapi terlalu jauh dengan ayat buku. Faham tak maksud saya? Jadi kita buat ayat tapi terlalu jauh dengan apa yang dalam buku tulis. Macam tu lah. So sebab tu saya korang kena tanya juga asatizah korang. Boleh tak kalau saya tak hafal ke saya buat ayat sendiri? Sebab buat ayat sendiri ni bagus tau. Sebab dia apa macam ya Allah, kertas korang tu takkan kosong. So korang dapat 1 ke, contohlah markah 4 kan, korang dapat 1 ke, dapat 2, okey lah tu untuk backup korang, untuk backup markah korang. Macam tu. Sudi Sholeh. Ni nota tapi dia, saya tengok dengan buku teks, dia tak ada macam mana, dia lengkap lah juga, macam ada dalam buku teks tu, ada yang dalam nota ni. PDF ni ada join tak group WhatsApp, apa nama dia, saya pun lupa, tapi KBS Stamp. Dalam group tu tadi saya ada hantar, ada send dalam group tu. Tapi kalau dekat Telegram dalam student Stamp tu kan, korang type je nota tafsir. Nanti korang pilih lah mana PDF yang sama dengan PDF yang saya pakai ni. Saya selalu rujuk kamu siapa untuk makni kalimat. Kalau makni kalimat, kalau web, saya pakai Al-Ma'ani. Kalau apps kat Play Store, saya pakai My Kamus. Macam itulah. Untuk tambah vocab ni, sebab dia macam mana kalau kita tak faham dalam cerita surah tu kan, contoh mana tadi, okay, dalam surah ni kan, kalau kita tak faham, kita nak buat ayat sendiri tu pun kita terkial-kial. Kita macam
apa yang aku nak ubah ayat ni, apa yang maksud ayat ni kita tak tahu. Jadi paling penting sekali korang kena faham, korang kena mantapkan kefahaman korang tentang cerita dalam surah ni. Nanti bila korang nak buat ayat tu, senanglah korang nak buat ayat. Macam tu. Okay. Apa lagi? Okay, sampai 10 suku kan. Okay. Tapi korang kat sekolah untuk tajuk ni mestilah korang dah habis kan? Maksudnya dah belajar lah kan dengan asatizah korang. Itu. Yuk. Oh, faham. Saya baru teringat. Yustafat dia dekat sini. Dekat sini. Okay, so untuk nota tadi dia macam membantulah korang sebab kalau dalam buku teks ni kan, Yustafat ni disekalikan. Maksudnya dia tak kategorikan pun macam okay yang pertama ni, yang first ni untuk ayat berapa-berapa. Dia tak kategorikan lah kiranya. Tapi kalau dalam soalan exam, dia akan tanya Yustafat untuk ayat tu. Dia tak akan tanya untuk keseluruhan surah Az-Zariyat tu. So, sorry ya saya tak perasan. Terima kasih Teguh. Okay. So, dalam nota ni maksudnya dalam buku teks satu je lah. So, nota ni membantulah untuk korang buat ayat Yustafat tu. Korang rasa tafsir ni susah ke senang? Betul. Masa awal-awal STEM pun saya rasa susah. Betul-betul susah tapi syok. Dia macam bila kita faham tu macam seronok lah. Macam macam ni cerita dia macam tu. Tapi kalau dah bercampur-campur kan, dah banyak sangat, dia jadi macam pening lah. Sebab itulah kita kena struggle sikit lah macam fahamkan. Ingat lagi. Makni kalimat lagi. Makni kalimat tu kalau gabung kan, ada satu PDF kan. Ada satu PDF tu, dia dah gabungkan tau makni kalimat dari surah Zariyat sampai surah Las. Surah apa? Surah Rahman. Surah Rahman lah. Surah Rahman apa? Banyak tau sebenarnya macam kalau kau tengok banyak. Kalau korang tengok banyak ah. So sebab itulah siapa yang ada macam boleh hafal guna lagu, macam senang lah sikit insyaAllah. Tapi korang kena mula awal untuk hafal makna kalimat. Sebab makna kalimat ni sangat-sangat membantu. Lagi-lagi kalau kita tengah blank kan, macam syarah ni kita nak buat apa? Kita guna je lah makna kalimat tu. Tapi kalau tak ingat makna kalimat pun susah agak. Susah tapi itulah kena reda, usaha. Okay, apa lagi? Tak ada apa dah kot. So lah kalau tadi saya terang korang macam ngantuk ke apa kan, saya tak reti macam nak selit-selit. Macam tu lah. Saya macam terus terang je semua. Okay. Itulah. Kalau tak ada apa-apa, kita end kelas awal lah. Admin boleh stopkan recording ke?